Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, kau rezekikan kami ilmu yang bermanfaat. Kau Amin. jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertaubat. Kau jadikan Amin. kami yang beramal dengan ilmu yang Amin. dari birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu Amin. alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sayangi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan, diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dihidupkan dengan iman dan insya-Allah kelak dimatikan juga dengan iman. Jadi insya-Allah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8 di mana kita masih lagi cuba selesaikan mana yang kita mampu insya-Allah 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran, iaitulah perbincangan yang mana ia berdasarkan kepada buku yang kita pilih, iaitulah Qawaid Quraniyah, iaitulah kaedah-kaedah Quran, 50 kaedah Quran dalam pembentukan jiwa dan juga kehidupan. Jadi insya-Allah pada hari ini sebagai perbincangan kita, sebagaimana yang biasa, insya-Allah kita kongsikan bersama antara kaedah ataupun berkarya ataupun orang panggil apakah yang boleh membantu kita untuk kita lebih memahami dan juga lebih merasai apa yang kita baca. Apabila kita membaca sesuatu ayat, sesuatu surah, kita dapat merasai kelazatan daripada bacaan tersebut dari sudut tajwidnya, begitu juga dari sudut makna dan juga kehendak ayat yang kita baca. Apakah tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita daripada ayat-ayat yang telah ataupun yang sedang kita baca. Iaitu pada hari ini kita kongsikan iaitulah al-jahru kuat. Sekiranya kita melihat kepada sejarah ataupun bagaimana Nabi, para sahabat, Nabi SAW, para sahabat dan juga para salafus salih, bagaimana tata cara mereka membaca Al-Quran, kita dapati bahawa menjadi suatu amalan nabawi yang juga menjadi satu saranan Nabi SAW kepada para sahabat untuk mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang jelas, bukannya bacaan yang terkumat kamit sebagaimana kita membaca di dalam solat diam macam solat Zuhur dan Asar. Diriwayatkan Nabi SAW pada satu malam dia terdengar Abu Bakar membaca di dalam solat dengan suara yang agak perlahan. Ini solat malam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terdengar Umar pula membaca dalam solat juga dengan suara yang agak kuat. Ketika baginda bertemu mereka berdua, maksudnya pada waktu yang lain, apabila mereka berdua ada dengan Nabi, Nabi SAW dia tegur, baginda tegur Abu Bakar radhiyallahu anhu, kamu solat kuatkan sikit suara. Dan Umar radhiyallahu anhu Nabi nasihatkan pelan sikit. Diseru. Maksudnya di antara kuat dan perlahan.
Masa dia di sana maksudnya bukanlah kita membaca dengan macam bertaranum pertandingan tu kan, musabaqah peringkat yang di TV1 tu. Tidak juga kita membaca Turukam Makamik, tetapi kita membacanya dengan suara yang didengari yang oleh telinga kita dan juga mungkin orang yang berdekatan dengan kita. Tujuannya apa? Sebagaimana yang ketika berbicara tentang saranan Nabi untuk kita baca dengan bacaan yang jelas, antaranya Al-Imam Nawawi dan lain-lain, mereka menyebut bahawa ia adalah bertujuan untuk menjadikan kita tidak bosan. Kita tidak bosan. So apabila kita baca tu dengan ada turun naik nadanya sedikit, dengar, jadi yang menjadikan kita lebih lagi rasa nak fokus ataupun lebih nak baca lagi dan lagi. Begitu juga apabila kita membaca je dengan kuat, maka dia akan memberi manfaat. Orang yang berada, mungkin kalau kita baca kat rumah, mungkin suami baca, kemudian isteri kata, suami aku baca, aku nak baca jugalah. Dia dengar kan. Ataupun isteri baca, kemudian suami tengah baca surat khabar, letak surat khabar, kemudian dia pun nak baca sama. Maksudnya dia boleh menjadikan seseorang tu tertarik untuk tertarik untuk membaca juga bersama, ataupun kalau kita baca kuat, jadi orang yang mendengarnya, walaupun dia tak baca, dia dapat pahala mendengar. Tetapi kita kena tahulah beza antara mendengar dengan kita panggil apa, kalau dalam bahasa Arab, dia ada beza di antara sami'a dengan istama'a. Sami'a ni dengar, maksudnya kadang-kadang kalau kita pergi pasar raya kan ada pasang lagu raya lah, lagu macam-macam kan. Yang tu kita dengar, tapi kita bukannya kita nak mendengar, fokus apa yang dinyanyi, tak. Itu dengar. Tapi mendengar istama'a, kalau dalam bahasa Arab, istama'a ni, dia dengar tu maksudnya dia macam kita tadarus tu. Kita dengar. Sangkut Ustaz. Saya ulang, istama'a kalau dalam bahasa Arab, kalau sami'a tu macam kita pergi pasar raya, kita dengar ada orang pasang radio, kita dengar macam tu, bukannya kita nak dengar pun kan. Tetapi istama'a yang dapat pahala ni ialah pahala mendengar ni ialah macam kita tadarus tu. Masa Ramadan kita tadarus, seorang baca, orang lain dengar tu, yang itu yang dimaksudkan dengan istama'a, maksudnya fokus mendengar. Walaupun tak faham. Jadi itu yang dapat pahala. Ataupun kita kalau musabaqah di TV1 tu, kita buka dan kita dengar tu memang kita nak dengar, bukannya sambil makan. Ada beza. Kalau yang pertama yang mendengar sahaja tu tak dapat pahala. Yang kedua mendengar dengan keinginan dan juga nak ambil faedah tu, itu yang dimaksudkan oleh wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu fastami'u, mendengar. Apabila dibacakan Al-Quran, sangkut apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu mendengarnya. Fastami'u. Wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Itu yang dimaksudkan, yang seseorang itu dia mendengar bacaan Al-Quran yang dapat pahala. Adapun dia dengar sekali sebab terdengar dan sebagainya, itu tidak termasuk di dalam maksud yang diberi pahala mendengar bacaan Al-Quran. Dikecualikan membaca dengan kuat ni sekiranya mengganggu orang yang sedang solat. Kalau kita membaca Al-Quran di masjid, sekiranya ada orang yang sedang solat sunat, ataupun mungkin ada orang yang musafir datang solat wajib, jadi ketika itu hendaklah kita merendahkan suara untuk tidak mengganggu orang yang sedang solat, kerana Nabi SAW disebut bahawa
Bahawa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kullukum munajun. Kamu semua adalah orang-orang yang sedang bermunajat. Maksudnya kamu semua ini tengah bercakap dengan Tuhan, jadi jangan ganggu di antara satu sama lain. Maksudnya sekiranya kita ataupun sekiranya ada orang yang sedang solat, maka kita perlahankan sedikit ataupun rendahkan sedikit suara kita ketika membaca Al-Quran. Adapun hukum asalnya ialah kita membacanya dengan kuat, dengan tujuan bahawa dengan tujuan untuk kita lebih lagi fokus kepada pembacaan kita, dan itu membantu kita untuk merenung dan mentadabbur ayat-ayat yang sedang kita baca. Seterusnya, motivasi tadabbur. Saya ambil kisah hari ini, saya ambil satu kisah bagaimana tadabbur Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam surah An-Nur, ayat menceritakan tentang zina, tentang qazaf, dan kemudian Allah menceritakan tentang ataupun Allah menurunkan ayat membersihkan tuhmahan terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina. Jadi ketika sebelum daripada turun ayat tersebut, maka telah tersebar ataupun cakap-cakap apa orang panggil? Cakap-cakap dalam masyarakat yang mana yang ada yang telah termakan fitnah bahawa Aisyah radhiyallahu anha dikatakan berzina. Auzubillah min zalik. Kan? Jadi antara orang yang percaya dan mungkin termakan dan mungkin menyebarkan fitnah tersebut adalah orang ataupun sepupu. Dia panggil anak kepada anak kepada makcik Abu Bakar, sepupu lah kan. Abu Bakar ni marahlah. Yalah, kalau satu orang dia tuduh ahli keluarga kita dengan tuduhan sedemikian, bukan kita marah, mungkin kita pancung kepala dia kan, geram kan, mentohmah, memfitnah ahli keluarga kita, anak yang sangat disayangi kan, Abu Bakar radhiyallahu anhu, fitnah yang disebarkan terhadap anak perempuan yang disayangi Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan Aisyah ni sampai demam, sakit balik rumah Abu Bakar. Kemudian beliau sedih sangat kerana Nabi SAW dia macam tak nak cakap. Kerana Nabi SAW dia tidaklah sampai termakan fitnah, tapi Nabi tahu bahawa Aisyah akan dibersihkan oleh Tuhan, bukan manusia yang akan bersihkan Aisyah. Tapi nak ceritanya, sampai kan Aisyah nangis teruk, sedih kerana sehingga kan suami yang dikasihi juga nampak macam mengambil sikap tunggu dan lihat. Sebaran fitnah terhadap Aisyah, lalu Abu Bakar dia bertekad untuk henti. Ceritanya Mistah ni adalah orang yang susah. Kemudian Abu Bakar ni dia berikan orang panggil duit poket bulanan, atau dia infak, dia sedekah kepada Mistah ni, dia tanggung. Dia menanggung Mistah ni. Lalu beliau tekad, oleh kerana perbuatan Mistah ni, beliau tekad untuk menghentikan bantuan terhadap Mistah bin Uthasah ni. Namun demikian, setelah turunnya ayat 22, selepas Allah telah bersihkan Aisyah daripada tuduhan zina dan sebagainya, turunnya surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah engkau bersumpah untuk menghentikan kebaikan kepada kaum kerabat, orang miskin dan mereka yang berhijrah di jalan Allah. Maka Abu Bakar berkata, bahkan sudah tentu aku suka Allah mengampunkan aku. Maka beliau pun kembali memberi infak kepada Mistah. Ceritanya, bagaimana ayat ini memberi kesan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita suka tak kalau Allah ampunkan kita? Kita ada dosa dengan Tuhan kan? Banyak, hari-hari kita buat dosa. Tapi hari-hari kita buat dosa, hari-hari kita nak Tuhan ampun. Jadi kalau orang buat salah dengan kita,
macam tu jugalah orang tu nak kita maafkan dia. Sebagaimana kita nak Tuhan maafkan kita. Itulah yang kita sebutkan bahawa siapa yang beramal dengan sifat-sifat Allah kan. Allah ada 99 nama. Siapa yang man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya, maksud menghitung tu mengamalkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk syurga. Antara sifat Allah ialah Allah Maha Pengampun. Jadi apabila kita nak Allah ampunkan kita, maka kita kena biasa memaafkan orang lain walaupun susah. Maafkan ni susah. Memang susah nak maafkan orang. Kadang-kadang orang buat kita sampai kita jatuh, tak boleh nak bangun dah kan. Allah maafkan kita, maka kita mulia. Allah muliakan kita insya-Allah. Kisah ni saya petik daripada Fathul Bari, juzuk 8, surat 306. Jadi itulah motivasinya, iaitulah bagaimana ayat tu, Abu Bakar hidup dengan ayat tu. Dia nak Allah ampunkan dia, jadi dia ampunkan orang. Okey, seterusnya asas yang ke-15. Asas yang ke-15, bagi orang bertakwa itu balasan yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal akibatu lil muttaqin. Asas ini diambil daripada banyak ayat Quran sebenarnya, tapi yang saya petik ni daripada ayat ataupun yang buku ni petik daripada ayat surah Al-A'raf ayat 128. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal akibatu lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa itu balasan yang baik. Bagi orang yang bertakwa itu balasan yang baik. Sebelum tu kita tengok pada perkataan wal adalah satu perkataan umum yang membawa kepada balasan. Pembalasan. Bagi orang yang jahat juga disebut akibah balasan, iqab balasan. Bagi orang yang baik pun disebut akibah juga, balasan juga. Tetapi penggunaan akibah dalam Quran ni banyak kepada menunjukkan kepada balasan yang baik, iaitu kepada orang-orang yang baik, kepada orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh. Latar belakang ayat. Nabi Musa alaihi salam menegaskan kepada kaumnya untuk meminta pertolongan daripada Allah dan bersabar. Allah berhak memberi dunia ini kepada sesiapa yang dikehendaki, kerana dunia ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya sekejap surah Al-A'raf. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 128, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan daripada Allah dan bersabar, sesungguhnya dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya apabila kaum Nabi Musa ni dia teruk ditekan oleh Firaun, pemerintahan ketika itulah pemerintahan Firaun, tapi mereka diminta untuk minta tolong pada Allah dan bersabar. Dunia ini bukan milik Firaun, dunia ini bukan milik sesiapa, tapi dia adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan diberikan kepada orang yang bertakwa, Jadi kalau kita tengok, takwa adalah jalan bahagia dunia dan akhirat, bukannya akhirat je. Ada orang kata, ataupun kadang-kadang ada salah faham. Ada orang kadang-kadang ada salah faham, takwa ni dikatakan bahawa ni untuk akhirat lah kan, untuk akhirat. Orang yang bertakwa jadi kebaikan ataupun ganjaran dia di akhirat. Tidak, sebenarnya takwa ni dia adalah jalan bahagia dunia dan akhirat. Ni antara contoh-contoh yang ayat yang kita datangkan. Contohnya surah Taha ayat 132. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah ahli keluarga kamu dengan salat dan bersabar di atasnya. Yakni bersabar dalam menunaikan salat. Solat ni kan berat kan? Jadi kena bersabar untuk mendirikan salat. Kami tidak meminta kamu rezeki, bahkan kamilah yang beri kamu rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Balasan baik bagi ketakwaan.
Kemudian surah Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Cerita tentang bagaimana Allah membalas kepada orang yang bertakwa dengan kebaikan di dunia. Allah kata la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki, bahkan kami yang memberi rezeki. Adapun surah Al-Qasas cerita tentang kebaikan yang Allah beri kepada orang bertakwa di akhirat. Allah kata itulah negeri akhirat yang kami jadikan kepada mereka yang tidak inginkan ketinggian di dunia dan juga tidak membuat kerosakan di muka bumi. Maksudnya dia tak sombong, dia tidak meminta-minta jawatan, maka wal aqibatu lil muttaqin. Maka itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surah Al-Qasas cerita tentang ganjaran bagi orang yang bertakwa yang Allah berikan di akhirat. Adapun surah Taha tadi adalah bagi di dunia. Kemudian surah Al-Hajj ayat 41. Surah Al-Hajj wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Nak ceritakan tentang orang yang bertakwa ni, mereka inilah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala makannahum fil ardh, yang akan berikan mereka kekuasaan di dunia. Mereka ni apabila diberikan kekuasaan, mereka mendirikan solat, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada kebaikan, mereka melarang daripada kemungkaran. Demikian juga surah At-Talaq cerita tentang kalau kamu bercerai, Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah bagi dia jalan keluar. Jadi perceraian bukan semestinya satu kemusnahan, sebaliknya mungkin adalah satu jalan keluar yang luas yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada mereka-mereka yang ditimpa ataupun diuji dengan keruntuhan rumah tangga. Tetapi dengan syarat ialah takwa. Sebagaimana kita berkahwin adalah di atas jalan takwa, kita nak menghalalkan takwa kita kepada Allah. Begitu juga apabila kita nak bercerai, maka bercerai di atas jalan takwa, maka di situ bukanlah satu kemusnahan, sebaliknya semuanya adalah satu kebaikan yang ada, yang tersembunyi, mungkin tersembunyi pada mata kasar seseorang. Okey, seterusnya habis ni hari ni cepat pula kita. Seterusnya asas yang ke-16. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 100, "Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Tidak sama, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun buruk yang banyak itu menarik hati kamu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala dalam ni sebut tentang perbezaan di antara kebaikan dan keburukan. Pada asasnya Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada menurunkan wahyu, sebelum kita dipandu oleh wahyu, kita telah dianugerahkan oleh Allah akal. Yang mana dengan akal, walaupun tanpa wahyu, ada kala kita mungkin tahu membezakan di antara baik dan buruk. Kita tahu najis itu tak baik. Maksudnya kita tahu najis itu satu yang bukanlah buruk, tapi dia kita tak akan makan, kita tak akan sentuh, kita tak akan mendekati. Kita dapat membezakan di antara najis dengan juga makanan contoh. Maksudnya asas-asas itu telah ada, tetapi ada banyak kemudian apabila turun wahyu, Allah mungkin ada di antara perkara yang kita sangka baik, Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu daripada dalam bentuk Al-Quran ataupun sunnah, maka di situ kita dapati bahawa ada benda yang kita nampak baik, sebenarnya tak baik.
ada yang kita nampak tak baik, sebenarnya baik. Contohnya, ada satu kisah, sebelum kita pergi terus, ada satu kisah, seorang bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas, lelaki ni dia kata, boleh tak kalau aku nak niat ihram di Masjid Nabi? Kalau kita daripada Madinah, kita niat ihram kat mana? Dekat Bir Ali kan, Zulhulaifah. Kalau siapa yang Allah rezekikan pergi, dia tahu kan, kita pergi di Bir Ali, Zulhulaifah. Kat situ kita niat. Tapi lelaki ni tanya, boleh tak kalau aku nak niat kat Masjid Nabi? Kemudian Imam Malik kata, Imam Malik bacakan ayat Quran je. Falyahzaril ladzina yukhalif maka takutlah falyahzaril ladzi mereka-mereka yang menyelisihi perintahnya Allah dan Rasul, ditakuti mereka ni akan ditimpa fitnah, iaitu musibah. Kalau dari sudut akal kita, apa salahnya kan masih lagi tidak melepasi miqat? Boleh je kan? Bahkan sebenarnya dari sudut hukum memang boleh. Maksudnya sah niat kita tu kerana kita tidak melepasi miqat. Tetapi apa yang Nabi SAW ajar, iaitulah mereka yang daripada Madinah, niat ihramnya di Bir Ali. Jadi Imam Malik kata, kamu jangan selisih. Nampak kamu rasa nampak baik, tapi sebenarnya kamu telah menyelisih apa yang Nabi tetapkan. Ada satu lagi contoh, ada satu orang lelaki datang kepada Sa'id bin Musayyib. Beliau ni Beliau ni dia solat sunat fajar 4 rakaat. Solat sunat fajar berapa rakaat? 2 rakaat kan? Solat sunat fajar 2 rakaat. Jadi kemudian setelah selesai solat, dia tanya kepada dia, kenapa kamu solat 4 rakaat? Bukankah yang diajar oleh Nabi ialah 2 rakaat? Kemudian lelaki ni jawab, adakah aku akan diseksa kerana aku solat? Dia cakap macam tu. Ya, kalau kita dari sudut akal kita, kita katakan itu baik. Itu bukan satu benda yang buruk kan. Solat sunat 4 rakaat mesti lagi baik daripada 2 rakaat kan. Pada dia kata, kemudian berhujah pula, lelaki tu berhujah pula. Takkanlah Tuhan nak azab aku kerana aku solat. Maka dijawab kepada lelaki itu, Tuhan tidak azab kamu kerana kamu solat, tetapi Tuhan azab kamu kerana kamu bersalahan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kamu melalui Nabi. Jadi di situ daripada dua kisah yang kita utarakan ini, kita dapat ambil pengajaran bahawa kebaikan dan keburukan bukan semestinya berdasarkan kefahaman akal kita sahaja, tetapi dia adalah satu yang dipandu oleh wahyu. Jadi sekiranya sesuatu tu berkait dengan agama, walaupun kita nampak baik, tetapi sama sekali tidak baik sekiranya agama melihatnya sebagai satu yang tidak baik. Maka itulah yang kita nak maksudkan daripada asas yang ke-16 ini. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan sama sekali. Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun buruk yang banyak itu menarik hati kamu. Maksudnya kadang-kadang ataupun pada kita hidup di akhir zaman ni, kita dapati bahawa suatu kemaksiatan tu nampak macam biasa je. Tak besar. Contohnya kalau kita pergi ke pasar raya, kita biasa je nampak orang lelaki ke perempuan ke tak tutup aurat dan kita rasa biasa dah. Kerana apa? Tu punya ada satu kita panggil normalisasi. Satu benda yang diusahakan oleh tak tahu daripada mana arah, ia menjadi normal. Jadi kita rasa macam benda buruk tu macam biasa je, kalau kita buat pun tak ada siapa yang kisah. Tapi kalau pakai kain pelekat pergi pavilion, mungkin orang kata gila dia ni pakai kain pelekat pergi pavilion kan. Tapi kalau orang pakai skirt, orang tak kata gila. Tu maksud dia.
Ustaz, Ustaz Ya. macam contoh kita pergi pasar raya. Jadi pasar raya tempat tu selalu dia akan pasang muzik lah, lagu-lagu kan. Jadi kita pergi pasar raya bertujuan ada tujuan kita lah pergi nak beli barang ke apa. Jadi sepanjang perjalanan kita tu kita wirid tau. Tak adalah kita wirid sekuat-kuatnya. Kita wirid untuk telinga kita dengar je. Sambil wirid lah sementara nak sampai tempatnya yang kita nak tuju tu. Tapi kita telah ditegur. Apalah kau ni? Tempat macam ni pun kau wirid ke? Ustaz beri penjelasan Ustaz. Tak perlu penjelasan aja Shanum. Wirid sajalah. Kita macam ni, kalau orang yang kita pun tidaklah wirid sampai satu pasar raya dengar. Mungkinlah kawan sebelah dengar. Jadi kalau perkataan-perkataan yang macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza khatabahum, nanti kita akan lalu ni, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang yang tak tahu, tak pandai dia cakap, dia berbahasa dengan kita, maka kita qalu salama, cakap yang baik-baik saja. Baiklah. Kan ada satu kisah, kenapa saya tengok kamu tidak pernah stres. Kemudian lelaki tu kata, kalau kamu tak nak stres, kamu jangan mengatakan tidak. Kemudian sangkut. Ada ni joke lah, satu kisah lelaki ni dia kata, saya tidak pernah nampak kamu stres. Apakah rahsianya? Kemudian lelaki tu cakap, untuk kamu tidak stres, kamu jangan kata tidak. Kemudian lelaki yang tanya tadi dia cakap, saya tidak setuju apa yang kamu buat itu. Kalau perkara tak betul, kamu mestilah kata tidak, saya setuju. Lelaki tu pun saya setuju. Maksudnya dia tak perlu berbalah. Tu maksudnya lah, kalau apabila kita didatangi dengan perkataan-perkataan yang mungkin tidak berapa elok dan sebagainya, maka kita balas dengan qalu salam, cakap elok saja. Jadi selesai masalah, dia pun mungkin tak marah dengan kita pun tak ada terasa hati, insya-Allah. Okey, seterusnya maksud al-khabith dan juga at-tayyib. Al-khabith maksud dia ialah semua perkara ataupun semua keburukan, sama ada kepercayaan, perkataan atau perbuatan. Kepercayaan yang tidak betul, akidah yang salah, tahyul, apa lagi, cerita karut marut dan sebagainya. Kalau ada kucing hitam melangkah jenazah tu bangkit, kalau ada rama-rama, ada tetamu dan sebagainya. Walaupun kepercayaan tu nampak kecil, tetapi dia adalah kepercayaan yang salah, maka dia termasuk juga dalam al-khabith, yang tidak baik. Perkataan yang buruk, perkataan kasar, perkataan mencela, makan makanan yang tidak baik, minum minuman yang tidak baik, yang merosakkan kesihatan, ditakuti dia termasuk juga dalam al-khabith. At-tayyib, semua kebaikan, sama ada kepercayaan, perkataan dan perbuatan. Lawan bagi al-khabith tadi, at-tayyib. Yang kedua, perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khabith ni, sekiranya manusia tidak suka, dia belum betul-betul jadi buruk lagi. Tetapi kalau Allah tidak suka, dia confirm buruk. Kalau ada perbuatan ataupun perbuatan yang manusia nampak buruk, tetapi Allah kata perbuatan tu baik, maka dia jadi baik. Tetapi kalau perbuatan tu buruk di sisi manusia dan dalam masa yang sama tidak ada dalil daripada Quran ataupun hadis kata dia buruk ataupun baik, maksudnya Allah diamkan. Jadi di situ dilihat kepada adatnya, dilihat
maka dilihat kepada adat setempat. Sekiranya adat itu tidak bercanggah dengan syarak dan memang masyarakat nampak perkara itu sebagai perkara yang buruk, maka adat itu diraikan oleh syarak. Okey, ada pun at-tayyib adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun benda tu nampak buruk di sisi manusia. Al-khabith dia membawa kepada kesusahan dunia dan akhirat. Sekiranya kita cakap perkataan yang tidak baik, setiap kita ni ada ladaihi raqibun atid. Adanya mereka yang sentiasa ma yalfidhu min qaulin, tidaklah satu pun perkataan yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan pada tutur kata itu ada yang mencatatnya. Bahaya kan cakap. Membawa kepada kesenangan dunia dan akhirat. Tayyib ni kalau kita cakap benda-benda yang baik, dia membawa kesenangan kepada dunia dan akhirat. Okey, contoh al-khabith, harta yang haram. Walaupun banyak ambil riba. Duit yang harta yang haram. Walaupun banyak. Tetapi dia perolehi harta tersebut daripada jalan yang haram. Daripada interest bank contohnya dan sebagainya. Maka dia kekallah haram walaupun dia banyak dan juga dia bermanfaat pada orang. Contohnya dia dapat harta daripada harta yang haram. Jual dadah contoh, jual arak, jual rokok dan sebagainya. Hartanya haram tapi dia tolong orang, dia bagi orang makan. Memang perbuatan tu bagus tapi pada hakikatnya dia tetaplah bukan harta yang bersih dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tayyib ni contoh harta halal lah walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ada samah serial dia panggil, ada sedikit tetapi cukup untuk dia hidup, dia bagi infak kepada orang, maka walaupun sedikit dia berkat dan dia baik dan dia Allah sayang. Sedikit cukup, banyak syukur. Sabda Nabi SAW, ma tala'at syamsun qad illa bu'itha bijambataiha malakan la yusmi'ani ahlal ard illa thaqilain ya ayuhan nas halummu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha wa ma gharabat syamsun qad illa wa bijambataiha malakan yunadiyani Allahumma ajjil limufiki khalafa wa ajjil limumsiki talafa. Tidaklah terbit matahari sama sekali melainkan diutuskan dua malaikat menyuruh penduduk bumi, semua mendengarnya kecuali jin dan manusia. Maksudnya setiap hari ada dua malaikat yang menyeru kepada penduduk bumi, semua orang dengar. Tapi kita je tak dengar dengan jin. Maksudnya binatang, pokok, semua benda-benda yang hidup semua dengar. Semuanya mendengar kecuali jin dan manusia. Wahai manusia, tapi diseru wahai manusia. Kalau kita dengar, tak adalah kita jahat. Sangkut Ustaz. Sangkut lagi? Ya Ustaz. Kalau kita dengar, tak adalah kita ni yang buat tak baik kan. Baik sepanjang daripada bangun pagi sampai kita tidur balik. Solat awal waktu, sembahyang sunat tak tinggal, zikir, solat semua kita buat. Dan kerja punctual, tak ada apa, culas dan sebagainya. Wahai manusia, bersegeralah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Tidaklah tenggelam matahari melainkan dua malaikat menyeru, ya Allah, segerakanlah gantian bagi mereka yang mengeluarkan infak, segerakanlah kemusnahan bagi mereka yang kedekut. Mumsik ni maksudnya dia orang minta kedekut tak bagi, ataupun dia rasa macam dia tak apa? Dia orang minta dia tak bagi, ataupun dia rasa macam tak cukup, jadi dia pun tak nak bagi. Jadi Allah malaikat doakan kemusnahan bagi mereka yang kedekut. Bagi mereka yang keluarkan infak, malaikat doakan untuk dia segera untuk ganti apa yang dia telah infakkan. Okey, sedikit atau banyak bukan ukuran kebenaran.
Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 6541, diceritakan bahawa ada Nabi yang hanya ada 1-2 orang pengikut sahaja. Dan ada yang langsung tidak ada pengikut. Nak ceritakan tentang kebenaran ini bukan melihat kepada berapa ramai follower dia, kan, berapa banyak like dia, berapa banyak kali dia masuk TV, tidak. Nabi ada 2 orang mengikut 1 orang. Ada yang tak ada pengikut langsung, tak ada siapa yang nak ikut. Diceritakan sebagaimana kalau dalam Quran Nabi Nuh hayatnya 1000 tahun dia dakwah. 1000 tahun kecuali 50. 1000 kecuali 50 tahun. Maksudnya 950 tahun kan. Tetapi bahkan anak isterinya juga tidak beriman pada Allah dan Rasul. Jadi daripada hadis ni kita dapat faham bahawa kebenaran ni bukan tengok kepada orang tu populariti seseorang, tetapi ukuran kebenaran ialah hujah dan fakta. Hujah dan fakta. Apabila kita dibentangkan kepada hujah, fakta, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang menjadi ukurannya. Bukanlah sekadar seseorang itu diterima ramai, tidak. Tetapi bukanlah orang yang diterima ramai itu berarti memang dia tak betul, tidak. Kalau dia betul dan dia diterima ramai, maka itu adalah ekstra lah bagi dia. Satu kelebihan bagi dia apabila dia berada di atas kebenaran dan dia diterima oleh orang ramai. Ibnu radhiyallahu anhu berkata, al-jamaah, maksudnya al-jamaah ni kalau dalam hadis sebut semua orang Islam terbahagi pada 73 kelompok, kecuali semuanya masuk neraka kecuali satu, iaitulah ma ana alaihi wa ashabi, ataupun adalah hadis yang lain disebut al-jamaah. Maksud al-jamaah ni ialah orang yang berada di atas kebenaran. Kalau dari sudut bahasa al-jamaah ni ialah kumpulan ramai orang. Al-jamaah ni maksudnya ramai. Sebab tu nama solat jemaah, jemaah haji, jemaah umrah, jemaah ni ramai. Kalau seorang dia tak nama jemaah. Tetapi kalau dari sudut kebenaran, al-jamaah bermaksud kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu bersendirian. Walaupun kita berseorangan, semua orang tidak bersama dengan kita, tetapi kita sedar bahawa kita sedang berdiri di atas kebenaran. Walaupun kita berseorangan, bersendirian, maka kita sebenarnya ialah al-jamaah. Jadi itulah yang kita faham daripada kulla yastawil khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Kalaupun banyak sekalipun kesalahan, kejahatan itu banyak, kebaikan itu kita seorang je berada di atas kebaikan, bukanlah bererti yang banyak itu betul, yang sedikit itu salah. Tidak sama sekali. Jadi daripada asas ini dapatlah kita faham bahawa apabila sesuatu yang telah ditetapkan sebagai tidak baik di sisi agama, maka dia kekal tidak baik walaupun kita memberi justifikasi yang mengatakan kan benda itu baik. Tidak akan mengubah sama sekali. Kalau agama telah kata ia tidak baik, maka ia kekal tidak baik walaupun semua orang nampak benda itu ataupun sesuatu perkara itu sebagai baik. Tetapi oleh kerana agama telah mengatakan ia adalah tidak baik, maka kekal dia tidak baik sampai akhirat walaupun semua orang kata benda itu baik. Asas yang ke-17. Asas ke-17 ni saya tak sempat tulis. Sempat lagi ke? InsyaAllah sempat Ustaz. Saya tak sempat buat nota. Terkejar nak pergi tadi. Okey, yang ini kita ringkaslah, nanti kalau ni saya ulang balik. Asas yang ke-17, manusia yang terbaik ialah cekap dan amanah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk bekerja ialah yang kuat dan amanah.
Kisah ini ialah latar belakangnya ialah kisah tentang dua orang wanita yang yang mana mereka ini sedang tunggu turn macam itulah. Perigi tu ramailah orang lelaki yang sedang mengambil air untuk diberikan kepada ternakan. Dan mereka tak naklah berebut-rebut dengan orang lelaki. Jadi mereka tunggu turn. Dan Nabi Musa alaihissalam yang baru saja dia pergi tampar seorang lelaki Kipti sampai mati dan dia melarikan diri tu. Dan dia berada di situ ketika itu, Madian, kawasan tu. Kemudian ini dipanggil gentleman. Dia tengok dua orang wanita ni nampak macam susah lah nak ambil kan. Ada ramai orang lelaki dan sebagainya. Dan kudrat pun tak kuat. Kerana ayah dua orang wanita ni pun dah tua dan sebagainya. Maka Nabi Musa alaihissalam dia tolong dua orang perempuan ni untuk mengambil air dan memberikan kepada ternakan. Kemudian dua orang wanita ini memberi cadangan kepada ayahnya yang sudah uzur untuk mengambilnya sebagai pekerja. Kemudian lalu mereka pun mengata inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapa, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan amanah. Jadi di situ ada dua sifat untuk seseorang itu dipilih untuk mengambil menduduki suatu kedudukan dalam masyarakat, dalam suatu organisasi dan sebagainya. Iaitulah yang pertama al-qawi. Kalau diterjemah secara literal, al-qawi ni kuatlah, qawi. Kalau kita sebut kepada orang anta qawi, kamu kuat. Kuat. Al-amin ni amanah. Kalau disebut literal kuat, maksud kuat ni di sini kalau kita lihat kepada pentafsiran para ahli tafsir, para ulama, maka kuat di sini ialah cekap. Maksudnya dia mahir dengan kerja. Mahir dengan kerja yang dia nak lakukan tu. Mudahnya kalau satu orang bos, dia nak ambil pekerja untuk satu position, contohnya accountant. Kalau dia nak ambil accountant, mestilah dia ambil orang yang mempunyai latar belakang dari sudut pendidikannya, dari sudut accounting dan sebagainya kan, kewangan, ekonomi dan sebagainya. Tidaklah dia ambil orang daripada bidang engineering ke, dia ambil orang daripada bidang kedoktoran kan, walaupun dia pandai tetapi bidang itu, di situ dia bukan qawi, orang itu bukan orang yang kuat. Maksudnya dia bukan orang yang cekap bagi kedudukan tersebut. Al-amin, amanah. Maksudnya kalau dia memang cekap dari sudut kerja yang dia diberikan itu. Tapi kalau dia tidak amanah, maka kerja itu walaupun dia cekap tak siap juga. Itu maksud dia. Orang yang sebaik-baik yang diberikan tanggungjawab ialah orang yang kuat, orang yang cekap, diberikan. Kenapa ia menjadi asas yang kuat ataupun menjadi asas dalam kehidupan seseorang manusia? Kerana sekiranya, Nabi SAW sebut sekiranya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau kamu berikan ataupun kalau diberikan amanah kepada diberikan tanggungjawab kepada bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah. Nabi kata kamu tunggulah kedatangan hari kiamat. Maksudnya kalau satu orang tu dia ni baik, dia ni solat tak tinggal, dia ni seorang yang manis mulut, dia cakap tak bohong, begitu menjaga agama, tapi dia tak pandai main bola, dia tak pernah pun terbabit dengan kerja-kerja kejurulatihan. Sangkut Ustaz. Dia ditugaskan menjadi jurulatih pasukan bola sepak. Ataupun mana nak jadi kan, tak mungkin dia mampu, walaupun dia walaupun dia amanah, walaupun dia menjaga agama. Begitulah. Kerana itu
ia telah ditunjukkan contoh oleh Nabi SAW. Khalid Al-Walid ni dia, kalau istilah dia sekarang ni, budak nakal lah. Dia ni hebat. Khalid Al-Walid ni hebat, gagah, strategi padu. Memang seorang general perang yang, panglima perang yang mempunyai idea yang mantap, pergerakan yang tangkas. Tapi dia ni kategori kita panggil, kalau istilah mudah dia, nakal lah. Ada banyak kesalahan-kesalahan dia yang ditegur oleh Nabi SAW, ditegur oleh Umar dan sebagainya. Tetapi Khalid Al-Walid kekal menjadi panglima perang dalam siri-siri peperangan. Beberapa siri-siri peperangan. Umar lantik dia jadi panglima perang dan sebagainya. Panglima perang? Khalid Al-Walid ni walaupun dia nakal macam mana pun, dia ditugaskan jadi panglima perang. Sebab apa? Sebab walaupun dia mungkinlah kurang dari satu sudut, tetapi dia bersesuaian dengan tugas tersebut walaupun dia nakal. Jadi dia diberikan tugas. Adapun Abu Zar radhiyallahu anhu, Abu Zar ni dia ahli ibadat, kuat beribadah. Banyak menghafaz hadis. Tetapi Nabi kata, innaka dha'if, kamu ni lemah Abu Zar. Kamu jangan ambil jawatan, jangan ambil amanah. Jangan ambil kedudukan sebagai pemimpin. Kamu lemah. Maksudnya di situ kita dapat faham bahawa satu orang yang kita nak angkat dia menjadi ketua, kita nak ambil dia menjadi pekerja, kita nak ambil dia jadi menantu, guna di antara dua sifat ni, tapi sekurang-kurangnya dia mempunyai sudut-sudut daripada kedua-dua sifat tersebut. Jadi itu secara ringkas dia untuk kaedah yang ke-17 ini, asas yang ke-17 ini. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Kalau ada apa-apa persoalan, kita bolehlah dikemukakan sebelum kita menamatkan sesi pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, Ustaz nak tanya, saya kalau kita macam kita memasang kaset Al-Quran, kan, kita mendengar, pahalanya ataupun kita mendengar sambil lalu yang macam Ustaz cakap tu, memang pahalanya berbeza ya Ustaz? Ataupun kita nak pahala mendengar tu sama ada kita kena duduk mendengar, menyimak, ataupun macam Ustaz cakap tadi, kita dengar sambil lalu, itu tak ada melingkungi pahala yang dimaksudkan dalam hadis tadi tu ya Ustaz? Okey. Sekiranya kalau yang saya bagi contoh tadi, contohnya di pasaraya. Tetapi kalau dia adalah tindakan kita sendiri, kita yang membuka kaset Quran tu, kita CD, kita USB kita pasang di dalam kereta, walaupun kita sambil makan, sambil minum, sambil driving tu, itu ada lebih baik daripada kita buka sama. Tetapi di situ ada usaha kita juga lah mendengar. Dan mungkin kita tak mendengar keseluruhan, tetapi adalah part-part yang mungkin kita akan fokus juga. Jadi memang dia tak sama dengan seorang yang memang dia buka, dia memang nak dengar. Dan seorang yang buka nak sambil-sambil. Kalau kita secara maksudnya, walaupun tanpa kita sebelum melihat kepada maksud ayat Quran, kalau kamu mendengar bacaan Al-Quran, kamu dibacakan Al-Quran adalah kamu mendengar tu, memanglah mungkin tak sama. Kita pun akan tahu tak sama. Tetapi kita tahu lebih baik daripada
langsung tidak dibuka. Cuma dengan syarat apabila kita telah membukanya, janganlah kita buka macam kita buka radio juga, langsung tidak dihormati dan sebagainya. Tak boleh juga. Terima kasih Ustaz. Lagi saya nak menjelas sikit macam Kak Syahnum cakap tadi kan, yang pasal kita berzikir di mana pun kan, sebenarnya orang kita ni benda tu tak jadi budaya tau. Macam dekat Middle East tu kan, kita tengok di mana saja dia orang pegang tasbih. Dia bukan riak, bukan apa. Di mana saja dia orang pegang Quran, di mana saja dia orang pegang tasbih. Bercakap, dia orang bercakap. Minum sambil minum, dia orang berzikir kan. Tapi benda tu kalau kita bawa ke Malaysia, benda tu jadi satu budaya yang macam pelik sebahagian daripada kita. Dia orang tak jadikan benda tu bukan jadi kebiasaan pada mata kita kan. Jadi kadang-kadang sepatutnya kita boleh tiru budaya tu dan kita amalkan kat sini. Orang nak cakap apa, cakap lah kan, betul tak Ustaz? Kan? Kita buat apa kita rasa benda tu bagus kan? Itulah Ustaz, bila ditegur apalah kau tempat macam ni pun kau nak wirid, saya jawab senang aja. Benda yang elok memanglah awak nampak janggal. Yang benda yang tak elok depan mata yang berlambar tu dedah aurat, awak tak pergi tegur lah. Apalah awak dedah aurat ni, awak Islam, tutuplah aurat. Awak tak nak pula pergi tegur. Yang saya buat baik ni awak tegur. Itulah maksud saya tu. Semua masukan tu betul lah. Saya masukkan dalam ucapan saya. Memang saya setuju lah. Memang bukan tidak menjadi budaya kita, jadi dia jadi agak pelik. Dia sama je. Macam masa saya belajar dulu, masa sebelum daripada Arab Saudi ni terbuka sikit. Sekarang terbuka lah. Dulu masa dia agak begitu ketat lah aturan terhadap wanita ni. Kalau kita nampak wanita pakai tudung, tak pakai purdah ataupun dia ada nampak jambul, Arab ni suka tunjuk jambul juga. Oh, itu betul-betul kita trigger, kita excited lah, benda janggal kan. So benda-benda yang janggal ni memang akan ni. Jadi benda tu janggal kat sana. Kalau zikir dah tak janggal. Jadi benda yang janggal yang macam tu. Kalau macam kita kat sini, benda yang janggal tu yang biasa kat sana. Kadang-kadang kalau betul kalau kat Middle East tu memang sangkut Ustaz. Kalau di Middle East ni memang, kalau pengalaman saya memang kebanyakan orang-orang tua memang ada di tangannya tasbih. Tak kisah tapi biasanya tasbih yang itulah, bukan yang digital tu, yang biasa tu. Bagus lah memang saya. Kalau kita dapat budaya kan, macam contoh solat kan, sekarang ni PKP ada banyak kan, khususnya Selangor susah nak solat kan. Kalau keluar tu leceh betul nak cari tempat solat. Bukan budaya kita solat tepi jalan, tapi sebenarnya kalau kita berjaya budayakan solat tepi jalan ni macam di Middle East, kalau bagus lah kalau kita berjaya budayakan. Tapi benda tu susah, mungkin memerlukan masa. Kalau di Middle East memang tu bukan satu benda pelik lah. Kita nampak di highway orang solat tepi jalan kan, tapi tempat yang selamat lah, bukanlah betul-betul dekat lalu karak itu lagi kan. Yang itu tepi jalan tu ni, yang itu tak ada lah kat Middle East pun, tak ada macam tu. Kalau ada dia akan keluar sikit dari jalan. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada kita tutup Kalau ada persoalan-persoalan kaitan minggu lepas pun tak ada masalah. Ada Ustaz, tentang minggu lepas tu hot topic Ustaz. Memang banyak persoalan tapi tak sempat nak tanya, masa sikit kan. Kalau ada sesi lain lah Ustaz kupas sikit. Sebab benda tu banyak lagi orang tak faham. Dan adat kita kan tidak membuat yang benda yang sepatutnya kan. Banyak mengikut adat lah. Okay, saya kan macam minggu lepas, saya kalau boleh tak nak sentuh berkaitan dengan syarikat trustee ataupun takaful. Tetapi mau tak mau Sangkut Ustaz. okay.
Kalau macam minggu lepas saya cakap saya tak nak sentuh lah berkaitan dengan syarikat trustee ataupun takaful dan sebagainya. Tetapi saya rasa mungkin saya sentuh sikit juga. Yang pertama, sangkut tak? Okey. Boleh cakap. Okay. Yang pertama, Sila Ustaz. okay. Yang pertama, kalau yang hibah takaful yang sekarang ni banyak syarikat-syarikat takaful yang tawarkan tu, hibah takaful disebabkan kematian, yang ada dua, kalau tak silap saya ada dua lah kategori kematian, kematian mengejut, kematian disebabkan kemalangan ataupun kematian disebabkan sakit, dan yang ketiga kematian normal kan, kematian biasa. Okey. Hang tak? Hang Kalau di syarikat takaful kan kita biasa akan ada 3 hibah yang biasa ditawarkan. Hibah, sebelum tu saya kena disclaimer dulu, saya tak ada kaitan sebab saya pun bukan agent. Okay. Hibah disebabkan kematian biasa, kematian sebab sakit, kanser dan sebagainya, ataupun kematian mengejut seperti kemalangan kan. Jadi hibah yang ditawarkan oleh syarikat takaful tu, saya nampak dia tak ada isu langsung lah dengan masalah faraid, wasiat dan sebagainya. Ini lebih kepada kerana seseorang tu dia menabung dan mana tabungan itu dia hanya manfaatnya akan diperolehi selepas kematian dia. Maksudnya dia sendiri tak dapat nak enjoy dia punya simpanan tu. Simpanan tu lebih kepada memang dia yang dia sangkut ke tak? Sangkut sekejap tadi. Sangkut. Kalau yang hibah takaful tu, so dia memang tak ada lah kaitan dengan faraid, wasiat ataupun sebagainya, kerana dia adalah satu tabungan yang mana tabungan itu kita sendiri sebagai penabung yang menabung tak dapat nak enjoy lah harta tu kan. Ia memang telah 100% diberikan kepada orang yang kita kehendaki selepas kematian kita. Yang tu tak ada isu lah. Tetapi yang jadi isu ni ialah harta yang kita dah enjoy. Yang ini ada isu dengan syarikat trustee kan, yang mana mereka ni membuat, mereka ni antaranya ialah mereka buat perjanjian lah, wasiat, menulis sebagai pemegang amanah untuk menunaikan apa yang kita menunaikan yang mana syarikat kita nak harta kita ni bagaimana syarikat trustee ni tunaikan kepada orang-orang tertentu selepas kita mati. Sangkut ya? Tak? Tak. Okey. Okey. Saya sambung sikit. Lagi. Jadi yang menjadi isu dia, yang pertama ialah harta yang memang kita telah enjoy secara 100%. Yang kedua ialah harta yang kita belum menjadi hak milik kita 100%. Kalau harta yang kita dah enjoy 100%, kereta dah habis bayar, sangkut ke? Tak. Okey. Bunyi angin Prof. Okey, saya off. Sekejap Okey. Kalau harta tu kita dah memang 100% kita enjoy, jadi harta ni
memang dia tertakluk kepada faraid, wasiat dan hibah, ketiga-tiganya tertakluk. Kalau yang biasa yang dilakukan oleh sebahagian syarikat trustee ni, dia panggil hibah ruqbah ataupun hibah umrah. Hibah yang yang tertakluk dengan kematian. Contoh akad hibah ruqbah ni ialah hadiah, contoh rumah. Contohnya rumah. Rumah ini aku hadiahkan kepada kamu sekiranya aku mati dahulu. Sekiranya kamu mati dahulu sebelum aku, maka hadiah rumah ini kembali kepada aku. Faham tak? Hadiah rumah ini, kalau aku mati dahulu, dapat kat kamu. Aku hadiahkan kepada kamu. Tetapi kalau kamu mati dahulu, sebelum aku, rumah ini balik pada aku. Faham Okey. Hibah yang macam ini, dia memang ada peruntukan dia di dalam mazhab-mazhab tertentu. Yang pastinya dia memang tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Dia ada tetapi syarat yang sedemikian tak sah dalam mazhab Syafi'i. Itu terbatal. Hibah ini sah tetapi syarat itu terbatal. Iaitu mengaitkan dengan kematian itu terbatal. So once kita telah hibahkan, maka dia telah menjadi hak milik orang yang diberi hibah secara mutlak. Maksudnya dia dapat enjoy the property lah. Tetapi ia tidak diamalkanlah di dalam syarikat trustee dan sebagainya di Malaysia. Maksudnya dia mengambil pendapat mazhab lain. Sebab itulah saya kata ia bukanlah satu benda yang mesti ikut macam yang saya faham. Tak. Boleh saja tuan-tuan perempuan pergi saja ke syarikat-syarikat tersebut. Dia memang ada panel syariah dan sebagainya. Dan ia memang ada peruntukan dalam mazhab lain. Tetapi yang saya nak sebut, kalau berdasarkan kaedah yang kita bincang ataupun asas yang kita bincang pada minggu lepas, saya cuma nak bagi tahu. Ulang balik Ustaz, sangkut. Okey. Apa yang saya nak fokuskan berdasarkan asas yang kita belajar pada minggu lepas ialah kita nak didik diri kita untuk betul-betul, kalau kita ikhlas, kalau kita nak bagi hadiah, kita beri dengan ikhlas kerana kita tidak tahu siapa yang lebih baik. Maksudnya kalau kita sayang satu orang ni, so kalau kita nak bagi hadiah dekat dia, contohnya kalau satu orang ni kita nak bagi dia hadiah hari jadi, hadiah hari lahir, adakah kita kaitkan dengan kematian? Kalau kamu mati dahulu sebelum aku, dapat balik kat aku. Tak ada kan? Tetapi kenapa bila berkait dengan ahli keluarga dan sebagainya, kita memberi hadiah, kemudian kita kaitkan dengan ataupun kita memberi syarat dengan kematian. Kalau kau mati, balik kat aku. Kalau aku mati dahulu, baru kamu dapat dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bagi hadiah, berikan. Kalau kamu nak bagi, berikan dengan ikhlas. Kerana kalau kamu bagi, kerana Nabi SAW kata, sebaik-baik nafkah itu ialah kamu keluarkan, antasaddaq, kamu keluarkan harta itu wa anta sahihun syahih. Ketika kamu sihat dan ketika kamu kedekut. Maksudnya kamu tak malul ghina, Nabi kata. Kamu nak jadi kaya, kamu masih perlukan harta tu. Ketika itu adalah ketika yang paling power lah kalau kita bagi. Itu yang saya maksudkan, hibah yang kita maksudkan. Kalau kamu nak bagi, kamu bagi lah. Bagi macam tu. Tapi kalau kamu rasa kamu masih lagi memerlukan harta tu, janganlah kamu bagi. Tak apalah, tak payahlah bagi. Begitu maksud dia. Tetapi memang ada isu-isu di sana yang mungkin kita takut
jadi perebutan harta. Contohnya rumah, kita masih ada anak dan isteri dan kita masih ada lagi ibu bapa. Jadi rumah itu kalau kita tak buat apa-apa, so dia tertakluk dengan faraid. Jadi ibu bapa pun dapat. Jadi di sana ada kadang-kadang kes ibu bapa juga dia tuntut hak tu sehingga kan anak isteri kita ni yang kita tinggalkan ini terpaksa pindah kerana rumah tu terpaksa dijual untuk dibahagikan secara faraid. Yang pertama, kita kena sedar bahawa sebagaimana asas yang kita bacakan pada minggu lepas, yang mati tu anak kepada mak bapak, anak mak bapak suami kita tu, yang mati tu suami dan dia adalah anak kepada mak bapak dia. Kalau kita rasa kita lebih berhak kepada rumah itu, siapa mak dan ayah mereka? Mereka juga adalah orang yang sebenarnya paling rapat dengan si mati, anak berbanding dengan isteri. Jadi kita kena faham asas tu sebut bapa-bapa kamu, maksudnya ahli keluarga dari ibu bapa ke atas ataupun anak-anak kamu, isteri kamu, kamu tak tahu mana yang lebih baik. Maksudnya pembahagian tu kita kena sedar sekiranya berlaku memang menjadi hak kepada semua ahli waris. Kita tak boleh nak nafikan. Itu yang dimaksudkan oleh asas tu. Kan? Tetapi sebab itulah saya nampak bahawa hibah takaful yang ditawarkan ini mungkin boleh menjadi satu penyelesaian yang agak baik di mana kekallah hibah itu sebagai hibah, faraid itu sebagai faraid. Jadi satu harta yang kita tinggalkan contohnya rumah, sekiranya ia perlu dibahagikan di antara anak isteri kita dengan ibu bapa. Sekiranya satu rumah tu perlu dibahagikan di antara anak isteri kita dan juga ibu bapa kita, dan dalam masa yang sama kita ada hibah takaful yang telah dinamakan ke atas nama isteri kita, jadi dapatlah isteri ni memberikan bahagian ibu bapa si mati, suami kita ni tadi, dengan harta ataupun hibah yang telah kita diperolehi daripada caruman suami dia dalam mana-mana syarikat takaful. Jadi di situ saya nampak pada saya ia lebih mendekati apa yang menjadi tuntutan di dalam syarak. Yang mana ia lebih lagi dekat dengan bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dengan faraidnya, dengan wasiatnya, dengan hibahnya, yang mana ia sebenarnya saling tidak bertentangan. Jadi clear ada apa? Itu yang saya maksudkan lah. Jelas Ustaz. Tapi bukanlah bererti saya menentang 100% apa yang dilakukan oleh syarikat trustee. Tidak. Contohnya syarikat trustee dia berusaha untuk harta yang belum habis dibayar ni, mereka cuba untuk dapatkan kelulusan daripada mahkamah syariah. Dan sekarang ni kalau mengikut apa maklumat yang saya tahu, mahkamah syariah dia tidak boleh meluluskan kerana harta tu tidak sempurna pemilikan kalau belum habis bayar. Jadi tidak boleh dihibahkan sama sekali. Yelah, harta bukan kita punya. Contohnya saya pinjam kereta kawan. Kemudian saya kata dekat abang saya, abang ambil lah hadiah ni, saya bagi kat abang lah. Kan? Boleh saya hadiahkan kereta kawan saya? Tak boleh kan? Sama juga, rumah belum jadi pemilikan. Walaupun kita dah bayar belum bulan tapi tak habis bayar lagi. So dia tak ada di dalam mazhab lain. Tetapi sekadar maklumat yang saya tahu, mahkamah syariah tak meluluskan. Tidak meluluskan hal tersebut. Selesai? Tak ada apa. Terima kasih Ustaz. Sama.
Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup ya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Ustaz penutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.